10:15 pagi sudah sampai waktunya untuk kita bersama-sama dengan Puan Nur Zaliza Kartika Abdullah, Pengarah Keselamatan Negeri Majlis Keselamatan Negara Wilayah Persekutuan Labuan untuk slot Roger-Roger Labuan FM, dan hari ini bertajuk PKP 2.0 di Labuan. Saya telah pun mendapatkan beliau talian. Assalamualaikum, selamat pagi Puan. Waalaikumsalam. Selamat pagi DJ Randy dan I- juga semua para pendengar. Ya, pastinya ramai yang nanti SOP yang dilaksanakan di Labuan ni Puan. Jadi Ya, boleh Puan jelaskan dengan terperinci SOP PKP 2.0 di Labuan pada kali ini dari segi aktiviti yang dibenarkan. Silakan Puan. okey, terima kasih. Pertama sekali, selamat pagi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada DJ Randy, Mhm. Labuan FM dan juga semua para pendengar ya. Sebelum meneruskan dengan lebih lanjut lagi, saya DJ Randy, saya mohon untuk sedikit berkongsi lah ya berkenaan dengan falsafah ataupun spirit dan semangat di sebalik pelaksanaan PKP yang disebut sebagai PKP 2.0 ini kali ini ya DJ Randy. Ya, betul. Kerajaan telah melalui Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada 11 Januari yang lalu telah pun mengumumkan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan kali ini secara bersasar, iaitu secara PKP, PKPB dan juga PKPP bagi pelaksanaan di semua negeri, di seluruh negara mengikut situasi penularan pandemik ini di negeri-negeri tersebutlah. Dan untuk di Labuan, kita telah dilaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan ya. Ia mengimbas kembali apa yang pernah kita lalui bermula Mac yang lalu ketika pertama kali Perintah Kawalan Pergerakan itu diperkenalkan. Jadi keputusan yang diambil saya percaya adalah atas penilaian semasa yang dibuat dengan faktor-faktor risiko yang ada dan juga peningkatan kes bukan sahaja di Labuan, malah di negeri sekitar yang boleh memberi kesan juga kepada Labuan. Jadi atas dasar itu Labuan juga di bawah Perintah Kawalan Pergerakan. Dan saya rasa penting untuk kita semua faham dan menjiwai ya pelaksanaan PKP pada kali ini merupakan salah satu ruang dan peluang yang ada untuk kita benar-benar bersungguh-sungguh dan lebih serius dalam kita menghentikan penularan wabak ini melalui kawalan pergerakan itu sendiri. Untuk tempoh 2 minggu ini yang dikenakan perintah kawalan ini, kita amat mengharapkan ianya benar-benar dipatuhi, dapat kita laksanakan dengan sebaik-baiknya supaya kita tidak perlu untuk ada kawalan pergerakan yang ketat ini berterusan lagi untuk tempoh lebih daripada itu. Ya, jadi berbalik kepada soalan DJ Randy tadi, Ya, berkenaan dengan aktiviti yang dibenarkan ya DJ Randy. betul betul. Okey, di dalam setelah diumumkan ya Perintah Kawalan Pergerakan untuk wilayah Persekutuan Labuan, telah pun dikeluarkan SOP AM, SOP AM PKP bertarikh 12 Januari 2021 yang telah dikeluarkan sebagai rujukan ataupun panduan kepada pelaksanaan PKP ini di Labuan. Dengan kemudiannya disusuli juga sebenarnya semalam 13 Januari SOP khusus yang berkaitan dengan sektor-sektor yang dibenarkan beroperasi bagi memperincikan lagi ketetapan-ketetapan AM yang telah pun dibuat. Jadi sekiranya para pendengar melihat kepada SOP AM Perintah Kawalan yang diedarkan melalui media sosial dan sebagai laman rasmi MKN dan media sosial, perlu juga disusuli dengan membaca ataupun memahami SOP yang dikeluarkan seterusnya. Maknanya mengikut sektor-sektor yang berkaitan dengan apa yang hendak kita rujuk. Lebih diperincikan di situ. Namun pada hari ini saya berkongsi dahulu secara amnya untuk Perintah Kawalan Pergerakan yang berkuat kuasa di wilayah Persekutuan Labuan ini bermula 13 Januari 2021 sehinggalah 26 Januari 2021 nanti. Secara amnya semua penduduk di dalam kawasan ataupun di wilayah Persekutuan Labuan inilah tidak dibenarkan keluar daripada kediaman ataupun tempat tinggal masing-masing kecuali untuk menjalankan aktiviti-aktiviti yang dibenarkan sahaja, iaitu secara amnya yang pertama untuk membeli ataupun mendapatkan barang-barang atau keperluan asas
di perkhidmatan-perkhidmatan perlu yang disediakan dan yang masih beroperasi. Yang kedua, hanya kepada pekerja yang bekerja di sektor-sektor perkhidmatan perlu dan rantaiannya sahaja, yang mana diperincikan di dalam SOP ini apakah sektor premis perniagaan dan sebagainya yang beroperasi di bawah perkhidmatan perlu dan rantaiannya ini. Yang ketiga, dibenarkan keluar hanya untuk mendapatkan rawatan kesihatan dan perubatan melalui syarat-syarat yang perlu dipatuhilah, bagaimana kaedahnya untuk kita keluar mendapatkan rawatan. Dan juga yang keempat, untuk menjalankan urusan rasmi kerajaan dan tugas kehakiman lah. Jadi untuk sedikit penerangan ringkasnya, bagi yang pertama tadi yang saya katakan, ataupun saya sebutkan dulu secara keseluruhannya, dalam tempoh kawalan pergerakan ini tadi, yang dibenarkan keluar daripada rumah tadi untuk urusan-urusan yang aktiviti yang dibenarkan itu, keseluruhannya adalah di bawah tanggungjawab PDRM untuk melaksanakan kawalan ke atas keseluruhan kawalan pergerakan tersebut. Okey, yang kita katakan tadi yang pertama, kebenaran diberikan untuk keluar membeli dan mendapatkan barang-barang atau melaksanakan perkhidmatan perlu ataupun keperluan-keperluan dengan syarat hanya 2 orang saja daripada isi rumah ataupun daripada rumah kita yang keluar untuk mendapatkan bekalan tersebut. Ini bermakna di dalam satu kenderaan juga hanya 2 orang sajalah yang dibenarkan untuk keluar daripada rumah dan menjalankan aktiviti ini yang dibenarkan ini. Dan untuk yang kedua tadi, kita katakan yang bekerja di dalam sektor perkhidmatan perlu dan rantaiannya sahaja yang dibenarkan untuk keluar daripada rumah pergi bekerja. Dan kalau kita bercakap tentang perkhidmatan perlu, kita juga di dalam SOP kita telah menyenaraikan sebenarnya 36 dan yang ke-37 itu adalah lain-lain senarai perkhidmatan perlu yang dibenarkan untuk beroperasi, yang mana kita boleh mendapatkan perkhidmatannya dan boleh dirujuk secara jelas di dalam SOP itu sendiri, dan diperincikan lagi sebenarnya dengan SOP-SOP lanjut yang dikeluarkan oleh kementerian dan agensi yang berkaitan dan diendoskan oleh Majlis Keselamatan Negara jugalah. Okey, jadi yang pertama tadi di bawah perkhidmatan perlu, yang jelasnya yang dibenarkan adalah sektor-sektor pengilangan, pembinaan, perkhidmatan perdagangan, peladangan dan komuniti. Kalau saya nak sebutkan satu persatu hingga 37 tu di rasanya panjang Betul. tapi saya percaya kita semua ada akses untuk kita melihat sektor mana yang beroperasi di bawah perkhidmatan perlu ini. Jadi pergerakan hanya diberikan kepada sektor-sektor ini sahaja untuk beroperasi dengan waktu-waktu pengoperasian yang telah ditetapkan. Okey, kita sebutlah untuk sektor ekonomi contohnya untuk pembukaan sektor ekonomi bagi perniagaan. Kalau kita lihat, perniagaan yang dibenarkan adalah perniagaan restoran, kedai, gerai makan, kenderaan bersaji, food truck, penjaja di tepi jalan pun dibenarkan beroperasi, penjaja beredar medan selera ataupun kedai runcit, kedai sebeneka dibenarkan beroperasi bagi tempoh antara 6 pagi hingga 8 malam sahaja. Dan juga ianya hanya dibenarkan untuk penyedia ataupun premis yang menyediakan makanan ini hanya dibenarkan beroperasi secara bawa pulang. Panggil take away ataupun tapau lah Tapau, nasi kita goreng panggil tapau. tapau lah ataupun delivery saja. Kemungkinan ada yang memang tidak berhajat untuk keluar, ada perkhidmatan boleh melalui delivery saja. Dan saya percaya di Labuan ini pun banyak perkhidmatan delivery yang beroperasi dan dibenarkan beroperasi juga di sepanjang tempoh PKP ini. Jadi ada banyak pilihan untuk kita sebenarnya sebagai pengguna untuk mendapatkan makanan, bukan sahaja perlu untuk pergi
pergi ke kedai, beratur dan sebagainya, mendedahkan diri kita. Tetapi boleh juga kita dapatkan melalui perkhidmatan-perkhidmatan yang disediakan, dan sudah pastinya kita perkhidmatan-perkhidmatan ini juga perlu mematuhi kepada SOP-SOP yang telah pun sebenarnya ada sebelum-sebelum ini juga dari segi penghantaran dan sebagainya. Okey, dari aspek pengoperasian kedai-kedai lain juga, ya, untuk memastikan kelangsungan dari segi mendapatkan bekalan makanan dan sebagainya. Pasar harian, ya, pasar harian dibenarkan beroperasi. Untuk di Labuan ini kita ada pasar UTC, kita ada pasar Peladang, ya. Untuk tempoh ini, untuk tempoh PKP ini masih lagi dibenarkan beroperasi, dan kita masih boleh mendapatkan bekalan bekalan bahan mentah kita di pasar-pasar. Dan juga stesen minyak contohnya masih juga dibenarkan beroperasi seawal 6 pagi, dan untuk di Labuan ini sehingga jam 8 malam sahaja. Kedai dobi, klinik-klinik, farmasi dan sebagainya juga masih lagi dibenarkan beroperasi. Jadi secara menjawab persoalan aktiviti yang dibenarkan tadi, Gigi Randy, sebenarnya untuk tempoh PKP ini ada 4 perkara asas yang dibenarkan, aktiviti yang dibenarkan yang saya sebutkan tadi. Saya ulang kembali. Yang pertama, kita hanya boleh keluar daripada rumah hanya untuk membeli dan mendapatkan barang-barang atau perkhidmatan keperluan sahaja. Dengan 2 orang sahaja yang dibenarkan keluar, bermakna 2 orang juga berada dalam satu kenderaan. Kemudian hanya perkhidmatan perlu dan rantaiannya sahaja yang dibenarkan beroperasi. Dan juga yang ketiganya, sekiranya kita keluar untuk mendapatkan rawatan dan kesihatan serta perubatan sahaja. Dan kemudian yang keempat, untuk menjalankan urusan rasmi kerajaan dan juga tugas-tugas termasuk tugas kehakiman lah. Jadi perinciannya perlu kita rujuk kepada SOP lah, ya. Betul dia. Okey, Puan. Dan seterusnya Puan, bagaimana pula dengan aktiviti yang tidak dibenarkan? Dan ada juga saya baca sini, mungkin Puan boleh ulas sikit mengenai aktiviti memancing dan juga hiking. 2 aktiviti ni. Okey. Bagaimana Puan? Silakan Puan. Ya, jadi kalau ikutkan DJ Randy, apa yang saya sebutkan tadi, aktiviti yang dibenarkan tu kalau kita tengok yang kata memancing, hiking tadi tu ada tak termasuk dalam aktiviti yang dibenarkan? Kalau kita lihat macam tak ada, kan? Jadi kalau tak ada, bermaknanya ia tidaklah dibenarkan. Tetapi untuk lebih jelas lagi, sebenarnya untuk aktiviti yang tidak dibenarkan ini secara asasnya adalah sebarang pergerakan rentas negeri, ya. Kalau di Labuan ini rentas negeri maknanya keluar daripada Labuan ataupun masuk ke Labuan, sebenarnya tidak dibenarkan kecuali atas urusan-urusan rasmi dan juga untuk keperluan esensial tadi, dan juga ia perlu dengan mendapat kebenaran daripada PDRM. Okey, untuk menjelaskan lagi apa aktiviti yang tidak dibenarkan di dalam SOP yang dinyatakan, digariskan aktiviti-aktiviti yang dibenarkan ataupun penerangan ringkas tentang kawalan-kawalan pergerakan bagi aktiviti-aktiviti dalam sektor-sektor yang berkaitan. Tetapi turut juga disenaraikan sebenarnya aktiviti yang tidak dibenarkan. Saya suka untuk berkongsi dulu pada hari ini adalah khusus kepada wilayah Persekutuan Labuan sahaja, untuk pengetahuan DJ Randy dan juga para pendengar. Berdasarkan SOP AM yang telah dikeluarkan oleh kerajaan di peringkat Labuan sendiri juga melalui jawatan kuasa pengurusan bencana daerah wilayah Persekutuan Labuan, kita telah pun berbincang untuk memperhalusi apa dia aktiviti-aktiviti yang tidak dibenarkan sebenarnya. Walaupun perkara ini sebenarnya telah pun dinyatakan di dalam SOP, tetapi kita relatekan dengan pergerakan ataupun aktiviti seharian kita di Labuan. Jadi untuk lebih menjelaskan lagi maksud kepada SOP AM yang dikeluarkan itu untuk di Labuan, kalau boleh saya sebutkan DJ Randy, ya. Silakan. Aktiviti yang tidak dibenarkan di wilayah persekutuan, yang pertama sekali sudah tentu saya nyatakan tadi, rentas negeri, ya, kecuali bagi perkhidmatan perlu, kecemasan, perubatan dengan kecuali dengan kebenaran PDRM, aktiviti yang tidak dibenarkan adalah rentas negeri kecuali bagi perkhidmatan perlu, kecemasan dan perubatan dengan kebenaran PDRM. Yang kedua adalah yang tidak dibenarkan semua jenis sukan dan rekreasi, ya, serta pengoperasian kemudahan sukan termasuk gimnasium, kolam renang, ya, dan apa-apa saja kemudahan sukan yang ada, kecuali untuk sukan berjoging,
dan berbasikal dibenarkan. Ya, kedua-duanya ini bermula dari jam 6 pagi hingga 8 malam sahaja. Dan kalau berjoging tadi telah pun dijelaskan, diumumkan tidak lebih daripada 2 orang. Ya, tidak lebih daripada 2 orang di dalam kawasan kejiranan kita sahaja, dan berbasikal juga hanya seorang, tidak melebihi 10 kilometer daripada kediaman kita sahaja. Jadi untuk aktiviti sukan selain daripada berjoging dan berbasikal ini, untuk tempoh PKP 2 minggu ini tidak dibenarkan. Yang bertanya tentang hiking tadi, hiking itu pun sebahagian daripada aktiviti sukan dan riadah. Itu maknanya tidak dibenarkan dahulu untuk tempoh 2 minggu ini. Okey. Yang seterusnya, yang ketiga adalah aktiviti pantai dan rekreasi, termasuk memancing juga. Ya, aktiviti pantai ni ialah bersia-sia, berehat-rehat di tepi pantai contohnya, ataupun bermain sukan di tepi pantai, ataupun barbecue, piknik di tepi pantai tidak dibenarkan sepanjang tempoh PKP ini. Yang keempat adalah semua aktiviti pendidikan di institusi pendidikan secara persendirian, secara dalam institusi ataupun persendirian, kecuali kepada pelajar dan calon yang menduduki peperiksaan seperti mana perinciannya telah pun dinyatakan di dalam SOP AM Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Jadi selain daripada calon yang dibenarkan tersebut, tidak dibenarkan. Ada yang bertanya dengan saya tuition one to one, boleh ke untuk tempoh 2 minggu dalam PKP ini? Jelasnya tidak bolehlah untuk tempoh 2 minggu ini, selain daripada yang dibenarkan oleh Kementerian Pendidikan, iaitu kepada calon-calon yang tertentu yang digariskan itu, tidak boleh ada sebarang aktiviti pendidikan lain, enhancement class, kelas tarian, kelas muzik dan sebagainya. Aktiviti pendidikan lain itu tidak dibolehkan, dibenarkan di dalam tempoh ini. Yang seterusnya adalah penganjuran majlis. Penganjuran majlis rasmi atau tidak rasmi melibatkan kerajaan atau swasta, ya, majlis sosial, contohnya kenduri kahwin, ya, majlis pertunangan, resepsi perkahwinan, majlis akikah, doa selamat, tahlil, sambutan ulang tahun, reunion, retreat dan sebagainya. Apa sahaja majlis ataupun majlis sosial ataupun kenduri itu tidak dibenarkan sepanjang tempoh PKP ini. Okay. Yang seterusnya adalah aktiviti pelancongan. Sebarang aktiviti pelancongan tidak dibenarkan. Seterusnya adalah aktiviti menziarah perkuburan ataupun makam, kecuali untuk aktiviti ataupun percara pengkebumian saja yang dibenarkan untuk tempoh ini. Itu pun terhad kepada 10 orang sahaja untuk sesuatu upacara. Seterusnya adalah aktiviti ziarah, bantuan ataupun menyampaikan sumbangan sama ada melalui individu, syarikat, badan kokat ataupun pertubuhan tidak dibenarkan dilaksanakan dalam tempoh 2 minggu ini, kecuali melalui ataupun merujuk kepada Pusat Kawalan Operasi Bencana Wilayah Persekutuan Labuan. Bermakna sekiranya ada sumbangan-sumbangan yang ingin disalurkan, yang diberikan sama ada secara individu, persendirian atau melalui syarikat dan pertubuhan, boleh dibuat sumbangan tersebut, tetapi melalui Pusat Kawalan Operasi Bencana, bukan secara terus, individu terus ke rumah-rumah untuk membuat ziarah atau menyampaikan sumbangan dan bantuan tersebut. Untuk tempoh 2 minggu ini juga, dine-in di restoran, gerai makan, kafe, hotel atau mana-mana premis jualan makanan juga tidak dibenarkan. Saya nyatakan tadi, yang dibenarkan hanyalah secara take away ataupun tapau tadi, ataupun delivery sahaja. Dalam tempoh ini juga yang tidak dibenarkan beroperasi di Labuan adalah pub, karaoke, pusat hiburan, panggung wayang, pusat snooker, pusat permainan snooker, pool, biliar ataupun cyber cafe, juga tidak dibenarkan beroperasi. Pasar malam dan pasar tani tidak dibenarkan dulu beroperasi dalam tempoh 2 minggu ini. Barangan keperluan bahan mentah dan sebagainya boleh kita dapatkan di pasar harian, pasar UTC ataupun pasar peladang yang masih lagi boleh beroperasi seperti biasa. Okey, kemudian yang tidak dibenarkan lagi adalah kedai bergunting. Ini yang menjadi banyak persoalan-persoalan DJ Randy. Jadi saya sebutkan di sini, mungkin para pendengar di sana boleh jadikan panduan
perkara ini juga akan diedarkan sebenarnya, akan dikeluarkan oleh pihak jawatankuasa untuk kita edarkan kepada penduduk di Labuan. Tetapi saya sebutkan dulu di sini untuk sebagai panduan sebab kita menerima banyak panggilan-panggilan dan pertanyaan dalam masa sehari semalam dan hingga ke pagi ini berkenaan perkara ini. Yang tidak dibenarkan juga adalah pengoperasian kedai gunting, salon kecantikan, rumah urut, refleksologi dan juga spa. Maknanya apa-apa yang melibatkan penjagaan perhiasan diri dan sebagainya itu untuk tempoh 2 minggu ini tidak dibenarkan dahulu. Kemudian kedai jam, kedai cermin mata, kedai jahit, kedai kain, kedai kasut, kedai pakaian atau butik, kedai kapet, kedai bunga, cindera mata dan perhiasan juga tidak dibenarkan beroperasi. Kedai nombor ramalan dan kelab rekreasi, kelab permainan rekreasi, kedai basikal, kedai peralatan ataupun peralatan ataupun aksesori sukan juga tidak dibenarkan dulu. Kedai mainan, pusat permainan kanak-kanak, kedai aksesori kereta dan pusat cuci kenderaan, dobi layan diri juga tidak dibenarkan beroperasi. Dalam tempoh PKP ini juga DJ Tenggi dan para pendengar, pengoperasian taman-taman awam, taman rekreasi dan taman permainan kanak-kanak akan ditutup dahulu bagi mengelakkan aktiviti-aktiviti tersebut ataupun aktiviti rekreasi dan riadah itu berlaku di taman-taman awam, taman rekreasi dan juga taman permainan. Dan juga pengoperasian untuk masa ini sekolah memandu pun kita tidak dibenarkan dahulu beroperasi. Jadi kejadian itu adalah antara aktiviti-aktiviti yang tidak dibenarkan untuk sepanjang tempoh PKP ini, dan saya berharap agar semuanya faham kenapa ianya buat tempoh ini tidak dahulu dibenarkan beroperasi bagi kita mengawal sebenarnya pergerakan kita dan agar matlamat kita untuk menghentikan penularan itu berlaku. Jadi aktiviti-aktiviti ini kita anggap bukanlah merupakan satu keperluan yang masih lagi boleh ditangguhkan dahulu untuk dilaksanakan. Itulah dia Puan Dan Puan, adakah pendapat Puan sendiri, adakah dengan tempoh PKP 2 minggu ini mampu untuk memutuskan rantaian COVID-19 dan tidakkah ianya akan menjejaskan ekonomi setempat Puan? Pendapat Puan, silakan Puan. DJ Randy dan para pendengar, sebenarnya yang akan menentukan mampu atau tidak rantaian COVID ini untuk kita putuskan bukanlah hanya tempoh masa 2 minggu, 4 minggu dan sebagainya, tetapi adalah tahap kepatuhan kita kepada SOP, terutamanya dalam penjagaan diri kita sendiri dan juga kawalan pergerakan kita itu sendiri, kawalan kendiri yang itu sebenarnya sangat-sangat penting. Kerajaan meletakkan tempoh 2 minggu ini dengan menggariskan kawalan yang agak ketat, menunjukkan satu keputusan yang amat serius yang perlu kita laksanakan untuk mengawal kepada pergerakan itu sendiri supaya penularan ini tidak berlaku melalui aktiviti-aktiviti rutin ataupun aktiviti harian yang dilaksanakan ini. Saya percaya kalau kita betul-betul boleh dalam tempoh 2 minggu ini betul-betul masing-masing patuh kepada apa yang boleh dilaksanakan, apa yang tidak, dan sebenarnya apa yang boleh ataupun dibenarkan dilaksanakan itu pun tidak semestinya perlu untuk kita laksanakan. Yang dibenarkan itu adalah untuk keperluan-keperluan, tetapi sekiranya kita boleh mengambil langkah inisiatif sendiri untuk mengawal dan membuat kawalan sendiri, itu adalah lebih baik sebenarnya. Jadi tempoh 2 minggu ini sekiranya kita benar-benar bersungguh-sungguh mematuhi, kita memang akan dapat mengawal penularan itu, kerana di dalam tempoh ini juga kawalan pergerakan kemasukan daripada luar juga dikawal. Jadi yang tinggal sekarang hanyalah diri kita sendiri yang mengawal pergerakan dalaman kita di Randy. Ya, itulah dia. Dan sedikit Puan dari segi ekonomi pula, adakah ia akan terjejas ataupun sebaliknya, ataupun sebab kita bukan seperti PKP yang sebelum ini di mana semua ditutup, tapi kita masih ada beberapa industri yang masih dibuka, tetapi dengan kawalan ataupun dengan pematuhan SOP pada tahap tertinggi. Jadi adakah ekonomi setempat itu pada pendapat Puan akan terjejas? Silakan Puan. Okey. DJ Randy, betul. Banyak kita dengar bila diumumkan saja PKP, even sebelum diumumkan lagi PKP, masing-masing dah mula risau. Habislah kan kita baru je ekonomi nak okey, habislah kita terganggulah ekonomi kita dan sebagainya. Banyak rungutan-rungutan yang begitu yang saya dengar, dan saya percaya
pada peringkat awal mungkin kita juga berasa begitu, mungkin kerana fobia dengan apa yang berlaku yang pernah kita alami bermula Mac yang lalu ya DJ Randy. Tetapi kalau kita melihat kepada pendekatan yang digunakan pada kali ini adalah lebih longgar sedikit ya. Maksud saya pelonggaran tu lebih kepada dari segi pengoperasian ekonomi itu sendirilah. Banyak kelonggaran berbanding PKP terdahulu dari aspek kebenaran untuk sektor-sektor ekonomi ini beroperasi dengan sebenarnya kawalan yang baik dengan dan juga pematuhan kepada SOP. Jadi tempoh 2 minggu ini sebenarnya adalah amat kritikal dan ia juga bakal menjadi penentu untuk pengembangan ekonomi seterusnya nanti. Sebenarnya kalau kita tengok ya, kalau sekiranya dalam keadaan sekarang pun sekiranya kita tidak mengenakan kawalan yang lebih ketat ataupun tidak orang kata apa, tak ada PKP ini sendiri pun, sekiranya berlaku penularan di dalam mana-mana sektor. Kita tengok di Labuan sendiri pun kita ada pengalaman berlakunya penularan di dalam sektor-sektor termasuk sektor-sektor ekonomi ini. Sektor ini terpaksa ditutup ataupun premis-premis ini terpaksa ditutup bagi menghentikan penularan. Sehinggalah pernah juga di Labuan ini berlaku penularan yang menyebabkan terwujudnya kluster-kluster di dalam sektor-sektor ataupun sektor ekonomi yang sedang beroperasi itu sendiri, menyebabkan ianya perlu ditutup dan menjejaskan juga ekonomi setempat itu sendiri. Jadi peluang dalam masa tempoh 2 minggu ini bila kita membuat kawalan yang lebih ketat, kita berharap sebenarnya ia sekaligus juga sebenarnya dapat membantu menghentikan penularan wabak ini dan membantu untuk ekonomi kita lebih berjalan dengan lebih lancar lagi selepas ini, sekiranya kita dapat betul-betul menghentikan penularan wabak ini. Ya, itulah dia. Dan akhir sekali Puan, sampai ke penghujungnya, nasihat kepada warga Labuan khasnya untuk patuh dengan SOP PKP ini Puan. Silakan Puan. Okey, alright. Para pendengar yang saya hormati, mengingatkan diri saya sendiri juga sebenarnya, kita telah pun melalui pelbagai fasa dalam kita menguruskan pandemik ataupun melalui hari-hari bersama dengan pandemik COVID-19 ini daripada tahun 20, sekarang kita telah pun memasuki tahun baru 2021, dan kita harus sedar setelah sekian lama ini kita masih lagi belum menang sepenuhnya untuk mengawal penularan pandemik ini. Kita harus sedar bahawa tanggungjawab ini adalah tanggungjawab bersama. Hanya dengan bersama-sama berganding bahu dalam menghentikan penularan ini, barulah kita boleh menang. Bukan tugas petugas kesihatan sahaja lagi, bukan tugas polis sahaja lagi, bukan tugas agensi-agensi kerajaan sahaja, tetapi tugas kita sama-sama, semua sekali bersama-sama untuk kita memahami dan juga berusaha untuk menghentikan penularan wabak ini. SOP yang telah dikeluarkan adalah untuk kita faham dan kemudian kita patuh sebagai satu rujukan dan panduan, tetapi ia perlu disusuli dengan tindakan, dengan pengawalan kendiri daripada diri kita sendiri, penjagaan diri kita, penjagaan keluarga, penjagaan masyarakat, saling ingat mengingati, bukan membuka hati kita untuk patuh kepada ketetapan-ketetapan yang telah dikeluarkan untuk kebaikan semua pihak. Mungkinlah ada perkara-perkara yang perlu kita korbankan dalam tempoh pandemik ini, dalam tempoh untuk kita mematuhi SOP dan juga ketetapan yang telah dikeluarkan ini. Namun secalitlah pengorbanan yang kita curahkan itu sebenarnya mampu untuk memberi kebaikan kepada selembar kehidupan kita semua secara bersama. Jadi kita jaga diri, kita patuh kepada SOP, insya-Allah kemenangan akan lebih pasti kita dapat, insya-Allah. InsyaAllah. Terima kasih Puan untuk masa yang terluang ini dan semoga kita terus berjuang untuk mendepani cabaran dan seterusnya memutuskan rantaian COVID-19 ini ya Puan ya. Iya. InsyaAllah. Terima kasih DJ Randy. Terima kasih atas peluang yang diberikan oleh RTM untuk kita berkongsi. Moga ada yang memberi manfaat kepada kita semua DJ Randy. Ya, insyaAllah. Jumpa lagi Puan. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi bersama dengan Puan Nur Zaliza Kartika Abdullah, pengarah MKN di Labuan ini, bagi sama-sama kita mendengarkan tadi sedikit perincian mengenai SOP PKP 2.0 ataupun 2.0 di wilayah Persekutuan Labuan ini ya. Baiklah, kita akan berehat seketika
Dan kepada anda semua, teruskan perjuangan. Kita belum menang dan kita juga takkan kalah. Kena tanamkan semangat, kita akan berjuang untuk sampai ke penghujungnya, sampai ke titisan darah terakhir. Bak kata darah panglima kita ya, titisan darah terakhir. Kita akan berjuang untuk menentang COVID-19 ini. Kembali selepas ini.